Apa hukum mengucap takziah ke atas kematian legenda bola sepak dunia Argentina, Diego Maradona, yang meninggal dunia pada usia 60 tahun kerana serangan jantung pada 25 November 2020. Dan ini adalah merupakan soalan yang diutarakan oleh seorang kawan kita di YouTube ini. Dan saya memberi jawapan berdasarkan pandangan-pandangan dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara dan saudari yang budiman sekalian. Dalam 5 minit hari ini saya akan bantu anda menjawab mengenai mengucap takziah kepada orang yang meninggal dunia di kalangan orang bukan Islam, seperti Diego Maradona yang meninggal dunia. Beliau merupakan legenda bola sepak Argentina yang sangat terkenal, dan sudah tentu ramai orang Islam yang juga menjadi peminat beliau. Apakah hukum kita mengucap takziah ke atas kematian beliau? Sebenarnya kalau kita melihat kepada Al-Quran dan hadis, tidak ada jawapan yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis mengenai perkara ini. Dengan itu ulama berbeza pandangan. Ada yang kata harus, ada yang kata tak harus atau haram. Tetapi saya membawa di sini pandangan ulama yang mengatakan harus, yang mengatakan boleh, dan ia merupakan pandangan kebanyakan ulama. Darul Ifta di Mesir atau Rumah Fatwa Mesir dan lain-lain jabatan agama menyatakan bahawa harus. Jadi ulama-ulama yang mengatakan jaizah, harus, itu adalah dari mazhab Hanafiyah, mazhab Imam Hanafi, mazhab Syafi'i, dan satu pandangan daripada Imam Malik, dan juga satu riwayat di mazhab Hambali sendiri yang mengatakan boleh kerana berdasar kepada ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Ini dalam suratul Muntahirah. Ya, jadi dengan ayat Quran ini, sebenarnya ayat Quran ini umum, tidak menceritakan tentang takziah ini. Jadi kita nak buat baik kepada orang bukan Islam, boleh, harus, selagi mana orang Islam itu bukan orang yang memerangi kita. Wala yanhakumullah, Allah tidak melarang kamu, anil ladzina lam yuqatilukum, kepada orang bukan Islam yang tidak memerangi kamu, fid din walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kamu daripada rumah-rumah kamu, antabarruhum, untuk membuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan ini juga tuqsitu ni mana buat baik juga. Innallaha yuhibbul muqsitin, dan Tuhan itu mahu kepada orang yang membuat kebaikan, yang adil. Ini daripada Quran. Ayat ini umum. Jadi kalaulah, tapi dikecualikan bagi mereka yang duduk di negara yang dijajah oleh orang bukan Islam, tidak bolehlah. Seperti kami di Petani, kalau nak ikut fatwa pandangan ini, sudah tentu tidak boleh nak mengucap takziah kerana mereka menjajah wilayah kami, menjajah negeri kami. Tak boleh nak berucap demikian. Tapi di tempat kami pun ada berbeza pandangan juga. Dan ada satu hadis lagi pula yang lebih nampak dekat dengan takziah, seperti hadis dalam hadis Bukhari sendiri, dalam kitab Bukhari sendiri, hadis Abdurrahman bin Abi Laylah qala an kana Sahl bin Hunayf wa Qais bin Sa'ad qa'idin bil Qadisiyah فمروا عليهما بجنازة فقيل لهما
إنها من أهل الأرض أي من أهل ذمة. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي. فقال, Nabi berjawab, alaysat nafsan. Jadi ada pula hadis yang boleh menjadi hujah. Hadis ini adalah daripada Abdurrahman bin Abi Layla. Dia menceritakan bahawa Sahal bin Hunayf wa Qais bin Sa'ad ni qaidina bil Qadisiyah, berada di Qadisiyah. Dan lalui jenazah Yahudi. Maka mereka berdua berdiri menghormati jenazah itu, jenazah orang Yahudi. Dan para sahabat lain kata beritahu kepada mereka bahawa innaha ahlul ard ay min ahli zimmah, itu merupakan orang bukan Islam daripada ahli zimmah. Lepas tu mereka ini berjawab, kedua-dua ini berjawab, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam marrat bihi janazatun, pernah lalu mayat seorang bukan muslim di depan baginda. Faqama, Nabi berdiri. Faqila lahu, dan sahabat beritahu kepada Nabi, innaha janazun Yahudi, tu mayat Yahudi tu. Faqala alaysat nafsan, apakah itu bukan nafsan, alaysat bukan jiwa. Itu jadi ini hadis ini adalah memberi hujah bahawa boleh harus kita melakukan takziah. Dan ada satu lagi juga yang jadi hujah ulama mengatakan boleh juga, rawa Imam Bukhari juga dalam hadis dia, di mana dalam hadis yang dirawayatkan oleh Anas, qala kana ghulam yahudi yakhdum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang khadam, pekerja atau hamba Nabi yang merupakan seorang anak orang Yahudi, sakit, famarida, sakit. Maka Nabi pun datang kepadanya, maknanya Nabi menziarahnya dan baginda mengubatinya. Faqada inda ra'sihi, dan Nabi pun duduk di depan kepala dia. Faqala lahu aslim, masuk Islamlah. Budak tu pun fanazara ila abih, budak tu tengok kepada bapaknya, kerana bapaknya ada dekat dia. Faqala lahu, bapak dia kata, ati' ya Abul Qasim, ati' Abul Qasim, dengarlah kata Abul Qasim. Abul Qasim ni Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, maka pemuda Yahudi itu pun masuk Islam. Jadi kalau mau ikut pandangan dan fatwa ini boleh, iaitu harus kita takziah, mengucap takziah kepada orang bukan Islam. Kalau tak nak ikut pandangan ini pun tak pernah masalah. Sebab ulama memang berbeza pandangan. Apabila ulama berbeza pandangan, terserah kepada anda sendiri. Tapi para ulama berkata lafaz mengucap takziah itu juga pasti berbeza dengan ucapan takziah orang Muslim. Kalau orang Arab, dia nak takziah tu, bagi orang bukan Islam dia kata, akhlafullahu alaika fima faqadta min faqidika, wa sabaraka wa qawak, gitu. Jadi maksudnya Tuhan menggantikan orang yang telah meninggal itu dengan yang lain yang lebih baik kepada kamu semua, dan semoga Allah mensabarkan kamu dan menjadi kamu lebih kuat. Itu dengan lafaz-lafaz yang begitu kita boleh sebut, boleh katakan seperti juga yang kata RIP ataupun rest in peace, tak ada masalah. Tapi ulama kata kita tak bolehlah kata nak berdoa dia supaya masuk syurga, supaya Tuhan mengampunkan dosa dia. Ulama kita tidak boleh kata itu, kerana doa begitu adalah untuk orang Muslim. Tapi doa secara umum tidak masalah. Ini pandangan ulama. Ini adalah fatwa ulama yang terkandung di dalam kitab fiqh. Fatwa banyak begini. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak sebut tentang perkara ini. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Jangan lupa subscribe dan share serta tekan loceng
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.